أعوذ بالله العلي العظيم بوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala kejadian di langit dan di bumi, yakni sebesar-besar, sekecil-kecil, yang nyata, yang tersembunyi, semuanya di dalam kejadian ciptaan Allah. Sama ada yang kamu lakukan secara terang-terangan ataupun bersembunyian. Dan sebahagian manusia yang mendapat keampunan daripada Allah. Dan sebahagian pula yang ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala kerana perlakuan. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman Rasul utusan Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan diturunkan kitab kepada mereka yang berupa perintah dan larangan. Lalu para rasul semuanya beriman. Wal mu'minun diikuti umatnya yang beriman. Kullun amana billah. Semuanya beriman dengan Allah. Yani tanpa curiga, tanpa syak. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan beriman dengan kitab Allah. Beriman dengan para malaikat Allah. Beriman dengan kitab Allah. Beriman dengan utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Sekali-kali tidak menyanggah ataupun tidak membelakangi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na. Lalu berkata orang-orang mukmin daripada zaman Nabi sehingga sekaranglah, mereka kekal berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar daripada Allah dan Rasul, pasti kami akan taat. Ghufranaka, dan kami sentiasa memohon keampunan Engkau, ya Allah. Di dalam melaksana perintah Engkau dan meninggal larangan Engkau. Kiranya ada silap salah, ya Allah, kami mohon keampunan daripada Engkau. Wa ilaikal masir, dan kepada Allah Ta'ala semua kita ni akan dikembalikan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, sidang jemaah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Kerana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat kesihatan, ucaplah alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Yang bermaksud segala pujian bagi Allah. Allah yang mengurniakan kepada kita dengan nikmat yang baik.
Dan kiranya Allah takdirkan kita tidak sihat. Allah takdirkan kita bermasalah. Ada apa-apa yang menyakitkan. Maka Rasulullah kata, ucaplah oleh kamu, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala pujian bagi Allah. Puji juga Allah walaupun tak sihat. Walaupun kita berada dalam tekanan. Puji juga Allah. Bunyinya segala pujian bagi Allah. Allah yang menguasai segala masalah yang kita hadapi. Dan kiranya kita mendengar, kita melihat apa-apa musibah yang berlaku dan tak berlaku kepada kita. Rasulullah kata, ucaplah, Alhamdulillahillazi afana mimma ba'talaka bihi wa faddalana ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Yang bermaksud segala pujian bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepadaku atau kepada kita, yang di mana kita tidak dikenakan musibah yang kita lihat, yang kita dengar. Maka Allah memberi kelebihan ini. Jadi Nabi SAW ingatkan, sesiapa yang baca Alhamdulillahillazi afani mimma ba'talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Nescaya Allah tidak akan pertemukan musibah yang dia dengar, yang dia lihat. Subhanallah. Marilah sama-sama kita baca doa ni. Alhamdulillahillazi afani mimma ba'talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Kita ulangi sekali lagi. Alhamdulillahillazi afani mimma ba'talaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafdila. Dia rakam kan? Bacalah ya. Setiap kali kita tengok berlaku aksiden, berlaku gas bakaran, apa-apa musibah, baca. Ataupun kita didengarkan, diberitahu, baca. InsyaAllah, kata Nabi SAW, Allah tidak bertemu dengan musibah. Ada kata bertemu juga musibah tu. Jangan lupa Rasulullah suruh baca. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Allah nak bagi rezeki lebih dari tu. Apa maksudnya? Ya Allah, balaskanlah atau diganjarkanlah ganjaran ditambah-tambah kebaikan yang lebih baik daripada ni lagi. Maka Allah Ta'ala akan bagi. Mudah kata kalau hilang 1,000, Allah ganti 10,000. Contoh. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita pergi kepada hak Rasul. Kebenaran. Hak maksudnya kebenaran. Berkata musannif, wa kadza yajibu alaihi an ya'rifa misla dhalika fi haqqil rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Siapa? Kita lah yang dah baligh, yang berakal, mesti beriman kepada Rasul, bahawa mengetahui ia akan seumpama yang demikian itu pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita kena tahu tentang Rasul-Rasul ni. Apabila kita beriman kepada 25 Rasul, wajib kena belajar semua cerita Rasul ni. Wajib kita kena belajar. Itu mukallaf, sebagai mukallaf. Jangan sekadar kita tahu Nabi Adam. Tak tahu macam mana perjalanan Nabi Adam. Kita beriman kepada Nabi Idris. Adanya Nabi Idris, Nabi Nuh. Kena tahu perjalanan Nabi Nuh ni macam mana. Nabi Idris macam mana. Dan seterusnya Nabi. Maka inilah yang menjadi pengajaran hidup kepada kita. Apabila kita melalui dalam kehidupan kita, semuanya ada pada 25 Nabi. Masalah apa? Nikmat apa? Semua dah ada pada Nabi. Jadilah panduan. Itulah tujuan kita beriman. Bukan sekadar-kadar kita beriman 25 orang Nabi. Tak tahu cerita. Kisah dia. Maka kita menjalani kehidupan, itulah model kita.
Contoh, katalah sekarang, ambillah kisah Nabi Adam AS. Kita tahu betapa liciknya penipuan syaitan. Karena Rasulullah SAW ingat kepada Adam dan Hawa. Dia tertipu dengan iblis. Iblis ni, dia tak suruh terus buat kejahatan, tak. Dia kening-kening je lah. Kening-kening. Dia main-main gitu je. Dia tak suruh, wahai Adam, pergi tebanglah pokok tu. Allah perintah, jangan mendekati pokok ni. Pada pokok tu tak ada apa-apa. Namun perintah Allah jangan ditanya. Larangan Allah jangan ditanya. Nabi Adam pun tak tanya. Hanya Allah Ta'ala beritahu, jangan dekat. Pokok tu bukan kata pokok berduri. Tak juga. Bukan pokok tu, manalah tahu pergi dekat pokok, tumbang ke. Tak juga. Jadi Allah perintah, jangan dekat dengan pokok. Apatah lagi ambil buah pokok ke, panjang pokok, dekat pun tak boleh. Itu Allah Ta'ala beritahu dalam surah Baqarah. Jangan dekat. Iblis ni pandai. Jadi kita ambil pengajar macam mana Adam dan Hawa, datuk nenek moyang manusia, dia boleh tertipu. Datang iblis, dia kata, wahai Adam, tak ada apa-apa dengan pokok. Kalau bahasa kita, tak tumban, tidak beracun, tak ada. Mungkin Allah main saja-saja terlepas cakap. Nabi Adam marah pada iblis. Waktu iblis tu masih lagi dalam syurga. Bahkan alim iblis ni daripada mereka, kuat ibadah pun tak. Tetapi seperkara je. Kerana ego kan. Na'udzubillah min zalik. Sebab ego je. Baik, lepas apabila disingkir, maka dia berusaha lagi untuk nak menyesatkan Nabi Adam. Maka dia kata, dia tak berjaya orang lelaki, dia pergi pada orang perempuan. Jadi kita, ibu-ibu kena jadi pengajaran. Dia tak berjaya pujuk suami aku. Nanti dia pujuk aku ni. Kalau tak syaitan di kalangan manusia, syaitan di kalangan jin. Dia akan pujuk isteri pula. Ingat pada Hawa. Akhirnya sekali, terperangkap. Sebab itulah Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan ni dia akan buat kamu macam mana stres dulu. Dia nak suruh kamu jadi stres, pemarah, tekanan. Dia nak suruh begitu dulu. Dia perangkap kamu. Dia perangkap kamu. Maka dia buat Hawa jadi stres. Dia kata, kenapa Allah tiba-tiba tak benarkan dekat dengan pokok? Pokok tak ada apa-apa. Nabi Adam dia ta'ah. Wa qalu sami'na. Dengar ta'ah. Hawa ni, dia banyak fikir. Dia fikir, apa salah? Dia berdekat dengan pokok. Tak ada apa-apa. Maka murkalah Allah Ta'ala. Murka Allah SWT. Jadi, perintah dan larangan Allah jangan dipersoal. Sebab itulah ilmu Allah, itulah iradah Allah. Jangan dipersoal. Sebagai menepati firman Allah, wa qalu sami'na wa ata'na. Dengar ta'at. Dengan Allah. Dengan manusia bolehlah. Kenapa? Sebab manusia kan. Kalau Rasul Nabi, jangan persoal. Ini apatah lagi dengan Allah SWT. Maka apabila masuk perangkap, dia akan jadi stres. Apabila kita jadi stres, sebab tu kita kena usaha jangan buat stres. Jangan buat jadi marah, jangan buat stres, jangan. Usaha dulu, jangan. Kalau kita dah masuk stres, Allah Ta'ala kata apa? Syaitan buat kamu wa ya'murukum bil fahsya. Mudah diajak kamu buat kejahatan. Sangat mudah diajak buat kemungkaran, kejahatan apabila kamu stres. Jadi kita jangan buat stres. Allah Ta'ala kata, adapun aku ni, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Aku sentiasa cerita tentang kelebihan, tentang nikmat.
Jadi sebab itulah kita kena banyak cerita nikmat. Cerita nikmat, apa kebaikan sekiranya kamu tidak buat maksiat. Apa kebaikan, apa kelebihan. Subhanallah. Dan kita pergi lagi. Dan menyebut oleh musannif, iaitu pengarang kitab ni, akan lafaz misla. Artinya seumpama. Kerana isyarat ia kepada bahawa tiap-tiap daripada barang yang wajib. Apa-apa yang wajib. Dan apa-apa barang yang mustahil. Apa-apa mustahil. Dan barang yang harus. Apa-apa yang harus. Wajib bagi Nabi apa. Mustahil bagi Nabi apa. Yang harus bagi Nabi apa. Pada hak Rasul. Ada pada Rasul. Itu wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu. Lain daripada barang yang pada hak Allah SWT. Allah lain. Rasul lain. Kita kena tahu. Sifat Rasul kita dah tahu. Sidiq, amanah, tabligh, amanah. Sifat ada pada Rasul, dia benar. Dia benar. Dia bukan pembohong. Jadi apa sahaja daripada Nabi, wa ma yantiqu anil ayat, apa-apa yang perintah Allah Ta'ala, itu wahyu pada Allah, bukan pada nafsu aku, bukan nafsu Rasul. Jadi kadang-kadang orang yang tak berilmu ni, dia bertemu sesuatu kisah sirah, dia akan pandang serong. Jadi kita kena tahu asal. Siddiq, Rasulullah benar. Siddiq, amanah. Yang kedua, amanah. Rasulullah sangat-sangat amanah. Tabligh, sifat Nabi menyampai. Dia kena menyampai. Dia tak akan sorok. Fatanah. Apa fatanah? Bijak. Rasul ni kena bijak. Jadi empat ni. Baik. Kita akan bertemu kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat, dengan isteri. Contoh. Kadang-kadang orang keliru. Kekeliruan inilah jadi golongan Syiah. Dia sangat keliru. Berkenaan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi. Dia kata, buruklah perangai Aisyah. Kena hati-hati. Allah mentakdirkan berlaku perangai Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu takdir Allah untuk mengeluarkan hukum-hukum kepada kita hari ini. Contohlah ya. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mencerita kepada Aisyah, sambil Rasulullah letaklah kepala atas paha Aisyah kan, bermanja kan, sambil sembang. Maka Rasulullah kata, wahai Aisyah, aku ni teringat kepada arwah isteri aku lah. Siapa dia? Kharijah. Dia ni banyak membantu aku dalam perjuangan. Rasulullah cerita perjuangan je. Macam mana Kharijah ni sanggup habiskan harta-hartanya kerana agama, kerana Islam. Sanggup dia. Maka kemuncak waktu Kharijah radhiyallahu anha, dia dah berumur dah tua dah. Harta dah tak ada dah ni. Kerana berjihad bersama suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Kharijah kata, ya Rasulullah, andai kata kamu dah tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah. Harta dah semua tak ada, pertahanan tak ada apa-apa. Kamu pergi gali lah kuburan aku, kamu ambillah tulang aku. Sekiranya tulang aku dalam kubur ni ada lagi, ambil jadi sebagai senjata kamu. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan. Maka Rasulullah cerita pada Aisyah. Aisyah pun angkat paha dia. Dia tarik paha, terentaklah kepala Nabi atas lantai. Apa Aisyah kata? Lawa sangat ke perempuan pipi merah ni? Kan pipi merah ni orang tua kan? Baik, daripada kisah ni, kita jangan nak marah pada Aisyah, salah. Sebab itulah golongan Syiah ni dia anti Aisyah. Sebab dia dengar cerita-cerita, dia tak faham hadis.
Dia tak faham sirah. Tujuan berlaku sini Allah mentakdirkan. Faham takdir kan? Allah takdir. Seperti mana kisah Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa. Berlaku dengan takdir Allah, bukan kehendak Nabi Khidir. Apabila Nabi Musa beritahu, apabila Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa, kamu nak belajar ilmu, pergi belajar dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan Rasul. Dan tidak termasuk dalam 25 Nabi dan Rasul. Nabi Khidir. Tetapi Nabi Musa kena belajar dengan dia. Antaranya, Nabi Khidir kata, wahai Musa, boleh kamu nak belajar dengan aku. Aku ni tak layak mengajar kamu. Tetapi aku buat apa yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah aku buat. Itu je. Dan kamu jangan petikai. Aku tak pernah petikai Allah Ta'ala ni. Nabi Musa setuju. Dalam surah Kahfi kan. Dalam surah Kahfi. Pertama sekali, Nabi Musa dengan Khidir, dia berjumpa apa? Siapa ingat? Perahu, kapal kan. Sampai. Sebab nak menyeberangi kan. Jadi naik sampai. Maka dia lalu kawasan Sungai Nil. Nabi Khidir pun dia ambil. Dia terbenamkan. Terbenam ada menyatakan. Dia lubangkan. Dia terbenamkan dalam Sungai Nil. Nabi Musa kata, kenapa buat nak parah kan ni? Nabi Khidir kata, jangan tanya. Jangan tanya. Dah berjanji dah, jangan tanya. Jalan-jalan lagi. Apa lagi? Berjumpa dengan budak kan. Berjumpa dengan budak. Nabi Khidir bunuh. Nabi Musa kata, kenapa kamu jadi pembunuh? Nabi Khidir kata, jangan tanya. Nabi Musa tak sabar kan. Jangan tanya. Lepas tu berjalan lagi. Jalan lagi. Pergilah kawasan kampung Kedekut bin Bakhri. Kampung tu semua Kedekut. Kaum Bakhri belakang. Kalau kita pergi di Mesir ni, kawasan dia panggil Fuyum. Kawasan tu. Baik. Lepas tu, apabila nak minta air seteguk pun tak bagi. Kedekutnya orang kampung tu. Tiba-tiba Nabi Allah Khidir, dia tengok satu bangunan runtuh. Dia kata, wahai Musa, kita kena tolong orang kampung ni. Kesian bangunan dia runtuh. Nabi Musa kata, buat apa kita tolong dia, orang Kedekut, tak payah tolong. Kalau Nabi ada perasaan tu, kita pun ada juga perasaan kita lah. Tapi Nabi Musa, dia bantah juga. Buatlah juga. Buat semua. Selesai buat, maka Nabi Khidir kata, cukuplah kamu. Kamu tak boleh bersama aku. Ilmu kamu setakat ni je. Sebab kamu dengar, kamu tidak taat. Lalu Nabi Khidir kata, tahukah kamu kenapa aku terbenamkan perahu sampan-sampan? Sebab aku nak selamat daripada rampasan oleh Sultan Raja, orang besar. Dia suka ambil harta rakyat. Maka aku nak selamat, aku kena terbenam. Walaupun iaitu memberi kemudaratan sedikit, tapi untung banyak. Baru Nabi Musa sudah, begitu maksudnya. Itulah kita hidup, tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku apa-apa musibah pada kita. Sebenarnya tangan pada Allah, tetapi Allah guna tangan manusia. Maka kita kena yakin ada kebaikan. Sebab kita tak ada Nabi. Kita tidak ada Nabi. Kita kena yakin ini daripada tangan Allah. Walaupun dilakukan tangan manusia. Yang kedua, apabila dia bunuh kanak-kanak, Nabi Khidir kata, aku bukan pembunuh sebab Allah perintah. Allah perintah. Maka dia bunuh. Dia kata, ketahuilah. Kanak-kanak ni, budak ni ada 2 ibu bapa yang beriman. Dia akan jadi budak sejahat-jahat yang derhaka kepada ibu bapa. Yang menyebabkan ibu bapanya akan jadi kufur pada Allah. Maka kebunuh. Sebab perintah Allah.
Jangan pula hari ni Ustaz Malik pergi bunuh kan. Ni tengok pula ni jahat ni macam menyebabkan ibu bapa dia akan terkesangkut. Tak boleh. Ustaz Malik bukan Nabi kan. Ini kisah dalam Quran dan surah Kahfi. Jadi, katakanlah berlaku musibah kepada kita hari ni. Sesiapa saja. Na'udzubillah min zalik, musibah kita kena beli dengan Allah. Berlaku kematian. Kita kena tengok sangkaan baik pada Allah. Kita kena sangka baik pada Allah. Apa-apa musibah, sangka baik pada Allah. Yang ketiga, kita akan berjumpa orang bakil. Kita buat baik dengan orang tu, orang buat buruk pada kita. Subhanallah. Kita buat baik, orang buat buruk pada kita. Subhanallah. Jadi, kerana kita berbuat kerana Allah, maka jiwa kita akan tenang. Jiwa kita tenang, tuan-tuan. Subhanallah. Itulah ya. Itulah Allah Ta'ala nak didik kita. Maka termasuklah kisah Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Allah takdirkan begitu. Maka kita pun tengok, sifat wanita ni dia ada cemburu. Kita selaku suami kena memahami sifat kewanitaan dia ada kecemburuan. Pertama. Jadi kita kena jaga. Yang keduanya, Rasulullah menangani. Rasulullah tidak terus talakkan Aisyah. Tak. Rasulullah diam. Rasulullah tunjuk diam. Subhanallah. Jadi apa yang berlaku di sini, baik daripada Quran maupun hadis Nabi SAW menceritakan peristiwa-peristiwa, kita kena waqalu sami'na wa ata'na, dengar taat. Barulah kita tidak akan sangka buruk kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apatah lagi para rasul yang berlaku. Termasuk kisah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni dia sebab isteri dia. Sebab dia bernazar. Dia kata kat isteri dia, setelah aku cerai kamu, sekiranya aku rujuk balik pada kamu, aku akan sebab 100 kali sebab. Sebab apa? Kalau dengar, teruknya Nabi Ayub pukul isteri dia kan. Apa kisahnya? Kita kena ambil pengajaran bagaimana seorang isteri ni sabar dia. Ketika Allah uji kekasihnya Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji dengan sakit, penyakit kulit. Sehingga Nabi Ayub ni seorang kaya, memiliki anak. Sehingga riwayat menyatakan 10 orang anak, satu riwayat menyatakan 12 orang anak. Semua mati berjangkit. Mati berjangkit dengan ayahandanya. Maka tinggal isteri. Harta dah habis, makanan pun dah tak ada. Pergi merem, dia tu pergi cari tiba-tiba bukit begitu je. Dah lah sakit, kemiskinan, tinggal isteri dia. Nabi Ayub kata, tinggallah aku. Nanti berjangkit pada kamu pula, wahai isteriku. Kata isteri, tak apa. Dia kekal bersama suami dia. Maka isteri dia runsing. Nak beli ubah tak ada duit lah. Nak cari makanan pun tak ada duit. Macam mana ni? Isteri pun satu hari, ini menyebabkan Nabi Ayub marah pada isteri dia. Isteri Nabi Ayub keluar rumah. Dia jual apa, tuan-tuan? Ingat dah kisah Nabi Ayub? Isteri Nabi Ayub dia jual apa? Yang menyebabkan Nabi Ayub marah. Jual rambut. Dia jual rambut dia. Dia tak ada benda lah kan. Dia potong rambut, dia pergi jual. Orang dulu kan, rambutnya berharga. Nak buat rambut palsu, kau buat apa-apa. Dia pergi jual rambut. Dia pun bawa balik lah. Berapa dinar, bawa balik makanan, ubat-ubatan. Terkejut Nabi Ayub. Kamu dapat ni berapa mana? Kata isteri dia, aku jual rambut. Marah Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub cerai. Nabi Ayub cerai. Dan Nabi Ayub bernazar. Bernazar pula tu. Sekiranya aku rujuk kepada kamu, aku akan sebab 100 kali sebab. Maknanya dia tak nak daripada isteri dia. Maka takdir Allah Ta'ala, penyakit Nabi Ayub jadi sembuh. Setelah
Dia melihat kesusahan ini dengan rahmat Allah. Dia tidak lihat kesusahan dengan negatif. Dia tengok dengan positif. Ini kita kena belajar. Apa-apa perkara yang menamakan musibah, kita kena tengok dengan sangkaan baik. Ini rahmat Allah. Mula-mula Nabi Ayub berdoa macam biasalah. Ya Allah, sembuhlah penyakit aku, ya Allah. Selesaikanlah masalah aku. Macam biasa. Tetapi apabila datang malaikat Jibril ajar doa. Ada setengah kata, malaikat Jibril datang mengajar doa. Apa doanya? Ini doa ni kita kena amal, tuan-tuan. Setiap kali lepas salat, baca. Apabila ditimpa musibah, baca berkali-kali. Cuba kita tengok. Allah akan bagi luar biasa. Yang berbunyi, Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub dalam surah Al-Anbiya, ayat ke-83. Saya rasa gitulah. Jadi kalau kita nak baca, kita tambah Rabbi. Wahai Tuhanku. Anni sesungguhnya aku. Massaniyad durru. Aku dibelai. Masa ni amsa ni disentuh. Yadrib ni pukul. Ams ni disentuh. Dibelai. Ya Allah, aku dibelai dengan kasih sayang Engkau. Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau ya Allah yang menyayangi hamba-hambamu dan Engkau Maha Penyayang. Ini kita nak belajar hidup. Surah apa tadi? Anbiya ayat 83. Cuba tengok betul tak? Jadi kalau kita nak baca tambah Rabbi ya. Itu cantik. Dari segi bahasa balaghahnya Rabbi. Anni masyanyadur. Masyanyadur. Baik. Dur ni kemudaratan. Jadi apa-apa mudarat yang menimpa pada kita, kita dikeji, kita berlaku apa-apa kesusahan, kita kena kata, Ya Allah, Engkau menyantuni aku, Ya Allah, dengan kemudaratan. Itu kita kena lafaz. Baca berkali-kali doa ni, tuan-tuan. Maka Nabi Ayub baca doa, baca. Maka dia bermimpi di malam hari. Dia mimpi belalang emas. Maka besok malaikat Jibril panggil dia keluar pada rumah. Kamu hentak kaki di bumi. Apabila dia hentak, maka keluarlah air yang terpacuk memadamkan, menyembuhkan balik penyakit kulit dia. Kalau cerita kata ulak memenuhi badan, itu tak ada hadis ya, itu palsu. Dia kata ulak penuh Nabi Ayub sehingga ulak tu nak makan hati pula. Ulak tak ada kena mengena. Itu dia orang reka cerita. Maka lalu Nabi Ayub AS bukan sahaja Allah Ta'ala sembuh penyakit, maka Allah bagi ganti balik, bahkan lebih baik daripada harta kekayaan yang dahilan hasil pada untuk buat rawatan dia. Maka Allah bagi pasir-pasir semua jadi emas belaka. Subhanallah. Nabi Ayub kata, aku nak yang sama dengan aku. Maka Allah bagi cukup-cukup. Pasir itu jadi emas. Subhanallah. Ada sahabat saya dah meninggal dah, seorang ustaz. Dia tahun 90-an bawa jemaah haji. Maka terkandas sebab masalah visa. Jadi jemaah minta, dia tak ada duit dah ni. Maka dia pergi berzikir, buat sembahyang hajat di Gua Musan. Ada Gua Musan ni kawasan emas. Macam Jerau, tuan-tuan. Ni kawasan emas. Di Gua Musan ni ada satu tempat. Dia suruh saya pergi. Saya tak pergi. Saya kata takut jadi kaya. Kaya tu saya bagi, saya takut. Cukup-cukup boleh. Lepas tu, dia pergi berzikir, tuan-tuan. Adalah zikir dia. Nanti tuan-tuan nak minta dengan saya. Bimbang juga takut kaya tak berjumpa kat surau pun dah. Kan? Lepas tu dia berzikir. Dia nampak emas tu timbul. Dia pergi pungut. Ambil sikit kat celah-celah batu. Dia dekat gua. Pungut Allah Ta'ala bagi secukup 100,000. Tahun 90-an 100,000 tu besar tak? Cukup-cukup dia pergi ke Damas sikit-sikit. Bagi. Jual. Cukup 100,000 dia boleh bayar hutang. Allah bagi secukup. Subhanallah. Itu baik. Jadi doa ni dibaca oleh Nabi Ayub AS. Bacalah tuan-tuan. Kalau kita berjumpa apa-apa masalah,
kita akan tingkat bacaan, buat sembahyang hajat, baca ni berkali-kali. Jadi caranya, kalau kita sembahyang hajat, rakaat yang pertama, selepas Fatihah, baca ayatul kursi dan alam nashrah sebelah kali. Rakaat kedua setelah Fatihah, baca amanar rasul sekali dan qul huwallah sebelah kali. Lepas kita bagi salam atau waktu sujud nak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Kita boleh baca sama ada 10 kali ataupun 40 kali. Ataupun 33 kali. Lepas tu kita baca doa sana. Kita baca tuan-tuan. Allah Ta'ala akan bagi luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Baik, jadi kita ambil pengajaran kisah Nabi Ayub alaihissalam dia sebab isteri dia. Dia kata apabila dah sihat, dia pergi cari isteri dia. Dia kata aku nak rujuk balik pada kamu. Maka kata malaikat Jibril, kamu bernazar. Kamu kena tunai nazar kamu. Kena sebab 100 kali sebatan. Macam mana nak sebab isteri ni? Maka malaikat Jibril ajar. Kamu carilah apa-apa sebatan. Allah Maha mengetahui. Wahai Ayub, kamu sayang kat isteri kamu. Carilah apa-apa yang boleh dikira sebab. Dan tidak menyakitkan isteri kamu. Nabi Ayub pergi cari jerami yang dah kering. Jerami kan? Jerami padi, jerami gandum. Yang dah kering. Dicantum 100. Diikat. Sekali pukul, cukup 100. Macam mana? Isteri tumbang tak isteri? Jerami. Jerami dia repuk kan? Pop, sekali pukul. Cukup 100. Subhanallah. Maka itulah sebenarnya pengajaran kepada kita sekalian. Bahawa kasihnya seorang suami kepada isteri. Buatlah sebagaimana kasih Nabi Ayub pada isteri. Dan begitu juga isteri. Dia sanggup berkorban. Walaupun dipotong rambutnya kerana suami. Jadi kita hari ini suami isteri. Kita kena sentiasa lihat pengorbanan. Suami tengok besar pengorbanan isteri aku. Melahirkan anak tu tak kira lah kan. Dahsyat, hebat. Mengandung lagi. Kita tahu-tahu keluar anak, bank kita. Patut-patut bank isteri lah. Patut-patut bank isteri. Kenapa nak bank kita? Isteri mengandung 9 bulan. Kadang-kadang terlanjur 10 bulan. Allahu Akbar. Ini Allah nak didik kita suami. Allah nak didik isteri. Subhanallah. Jadi kisah-kisah Nabi ni banyaklah kita boleh ambil pengajaran. Jadi itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita jangan membelakangi Rasul 25 Rasul hatta ada 124,000 lagi para Nabi. Baik, kita buka soalan tuan-tuan. Ada soalan? Ada soalan? Ibu ada soalan? Kata ada soalan, saya nak keluar soalan. Saya keluar, soalan saya jawab. Baik, soalan di sini. Berkenaan dengan akidah. Dia kata, apa hukum seseorang yang iaitu menyatakan Nabi ni orang biasa. Sebagaimana dalam surah Kahfi kan. Kata Rasul, aku ni juga manusia biasa. Maka biasa di sini tuan-tuan, kita kena kata luar biasa. Kita tak boleh kata Nabi ni biasa seperti mana biasa kita. Nabi ni adalah manusia, bukan malaikat. Bukan jelmaan apa-apa. Nabi ni adalah manusia. Itu maksud biasa. Dan luar biasa sebab memiliki keistimewaan Nabi iaitu mukjizat. Jadi Nabi ni luar biasa. Apabila luar biasa, kita kena menyanjungi Nabi. Luar biasa. Seperti mana sepakat di kalangan ulama fiqh. Ia menyatakan bahawa kalaulah di zaman sahabat Rasulullah panggil sahabat yang sedang solat fardu sekalipun, wajib kena berhenti. Wajib kena berhenti. Sekarang tidak ada Nabi. Begitu sekali. Apabila Rasulullah panggil dia tengah solat fardu, boleh berhenti lagi. Tengok hebat. Kita di sini
Waktu sekarang, kalaulah seseorang isteri atau seorang anak. Seorang anak, dia sedang solat sunat. Ibu bapa dia panggil. Boleh berhenti tak? Boleh berhenti. Seorang isteri sedang solat sunat, suami panggil. Boleh berhenti. Fardu tak boleh. Sebab suami bukan Nabi kan, bukan Rasul. Jadi apatah lagi, kalaulah seseorang anak, ibu bapa kata, baliklah raya ni. Baliklah raya. Kita kena balik tuan-tuan. Walaupun 20 jam perjalanan. 18 jam. Sebab ada ibu bapa tuan-tuan. Subhanallah. Dan begitulah. Kita kena menghargai baik ibu bapa. Apatah lagi Rasul. Datang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah SAW. Selepas Allah aku beriman, selepas Allah aku sayangi, maka aku selepas Allah dan ibu bapa aku menyayangi aku, dan barulah aku menyayangi kamu. Ada satu riwayat menyatakan Umar kata, selepas Allah aku menyayangi, aku kasih, dan aku kasih pada aku kasih pada engkau. Rasulullah kata, kamu tidak beriman, wahai Umar. Tanda-tanda kamu beriman, Allah, hendaklah kamu kasih pada Allah. Selepas Allah, aku. Selepas Allah ni aku. Bukan selepas Allah kamu. Lalu berkata Umar, aku membenarkan. Aku menyayangi Allah, Rasul, lepas Rasul aku. Maka begitulah. Kita kena sayang, kasih pada Rasul. Lebih daripada diri sendiri. Lebih daripada diri sendiri. Tetapi hari ini main-main je orang. Seseorang yang mempersendakan Nabi SAW. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak tanam kasih sayang pada Nabi. Hidupkan surah Nabi seperti begini. Majlis ilmu. Banyakkan selawat. InsyaAllah ya. Sekadar itulah sahaja. Kita bertemu di hari yang lain. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada muka surat 40. Kerana ada silap dan salah pada saya, mohon kemaafan. Dan apa yang kita pelajari kita sampaikanlah kepada saudara-saudara kita sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan membaca tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.